Sudah 66 tahun kita merdeka dari penjajah tanah air dan kini Malaysia telah berkembang maju dalam segala aspek. Namun, apakah kesannya terhadap negara Malaysia pada masa kini? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua penonton dan selamat datang ke diskusi undang-undang. Kembali lagi kita di episod pada kali ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, moleklah kiranya kita berkenal dahulu dengan tajuk forum yang akan kita kupas pada hari ini. Isu yang ingin kita bincangkan pada hari ini adalah berpaksikan sistem perundangan di Malaysia, yakni kita akan menyelam dengan lebih lanjut berkenaan isu kesan serta cadangan terhadap sistem perlembagaan di Malaysia. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut tentang isu pada hari ini, eloklah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, seorang aktivis politik yang bersuara lantang, Saudara Farizat, selaku panel yang pertama. Saudara Farizat sihat? Alhamdulillah sihat. Okay. Seterusnya, saya perkenalkan panel yang kedua, iaitu Saudara Chin Guan Rong, iaitu seorang sejarawan yang terkenal. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Seterusnya, saya bersama dengan kita hari ini Encik Adrian yang merupakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan Saudara Nazmi yang merupakan seorang peguam cara dan peguam bela di Rosli Dahalan Saravana Partnership. Kelihatan segak ya saudara berdua pada hari ini. Saudara berdua sihat? Sihat, Alhamdulillah sihat. Baiklah, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang sistem pemerintahan British pada zaman dahulu, rasanya lebih elok jika kita dahulu bagaimana British dapat menjajah negara kita. Jadi saudara Farizat, bolehkah saudara ceritakan serba sedikit bagaimana kedatangan British di tanah Melayu? Baik, terima kasih Saudari Anis atas jemputan dan juga beri ruang kepada saya bercakap pada hari ini. Tapi Saudari Anis, kalau kita nak tengok balik kepada sejarahnya, British telah pun mula memasuki tanah Melayu even sebelum 1874 lagi. Kita boleh tengok pada 11 Ogos 1786 bagaimana Francis Light, seorang penjajah daripada Perancis pada ketika itu, mula memasuki Pulau Pinang atas dasar tipu muslihat dan tipu daya yang melibatkan Sultan Abdullah sebagai penakluk Pulau Pinang pada ketika itu. Dan ini menjadi satu kira-kira dan pertimbangan bahawa sebenarnya kedatangan British ni sudah pun memasuki pelbagai fasa even sebelum 1874. Dan Pulau Pinang pada ketika itu yang dikenali sebagai satu pusat perdagangan dan pusat pelabuhan yang sangat hebat dan juga menjadi sebagai pelabuhan interport kedua terbesar di Asia Tenggara. Itu menjadi satu fokus utama kepada British untuk mula memasuki ke tanah Melayu. Itu sebagai push factornya lah. Dan rentetan daripada peristiwa tersebut, Saudari Anis dan juga sidang penonton yang dengar pada hari ini, pada 6 Februari 1819, ketika itu Stamford Raffles cuba untuk menaluki Singapura. Ya, bagaimana pertembungan dan pertikaian yang berlaku di antara Tengku Hussein dan juga yang di-Pertuan Muda Johor pada ketika itu, Stamford Raffles ni cuba untuk mengambil kesempatan di atas pertembungan di antara dua kuasa besar lah kita katakan, dua kuasa besar di Singapura dan juga Johor. Stamford Raffles ni cuba mengambil kesempatan itu juga atas dasar tipu daya dan tipu muslihat yang cuba digunakan taktik yang digunakan oleh Stamford Raffles. Dan itu sebagai balasan kepada perjanjian tersebut 6 Februari 1819 tu, Tengku Hussein telah menghadiahkan kepada Stamford Raffles pertempatan ataupun kawasan-kawasan fokus ekonomi, kawasan-kawasan perdagangan dan pelabuhan kepada Stamford Raffles. Dan itu menjadi rentetan lah kepada peristiwa ya macam mana British boleh datang ke tanah Melayu, bukan sahaja datang ke tanah Melayu tapi juga menguasai sebilangan besar ekonomi tanah Melayu. Dan juga lah sampai kita merdeka pun mereka masih lagi memonopoli kawasan-kawasan perdagangan dan juga ekonomi. Ya, bagi saya ya itu adalah peristiwa yang menjadi daya penolak bagaimana rentetan British boleh datang ke tanah Melayu. Ya. Jadi kita lihat banyak ya cara British untuk masuk ke tanah Melayu ni. Jadi boleh saya tahu apakah faktor yang menyebabkan British datang ke tanah Melayu? Okey, sebenarnya banyak je faktor-faktor yang menyebabkan kenapa British terutamanya dan juga Belanda, Portugis sangat berminat dengan tanah Melayu ni. Dan saya nak bagi dua saja yang penting yang boleh kita renungi bersama. Pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni tuan-tuan adalah sebenarnya menjadi faktor utama kenapa berlakunya penjajahan.
kita dapat tengok pada tahun 80-an lagi, apabila berlakunya desakan kepada ekonomi yang yang menyebabkan bagaimana revolusi industri ataupun revolusi Eropah berlaku pada ketika itu, yang menyebabkan ada bukanya kilang, adanya wujudnya pekerja-pekerja buruh dan sebagainya. Dan ini menjadi kira-kira dan pertimbangan untuk mereka mengambil modal ataupun bahan-bahan mentah yang cukup banyak. Kita dapat tengok contohnya di kawasan Johor, penanaman gambir dan juga lada hitam sangat luas di sana. Di Sarawak juga gambir, lada hitam, dan juga tak silap saya di Sarawak juga ada tanam biji kol. Itu menjadi satu push factor kenapa mereka nak menjajah tanah Melayu. Atas dasar bahan mentah ni perlu diimport ke negara mereka. Apabila mereka boleh menguasai keseluruhan bahan mentah ni, maka itu akan menjadi akan menyebabkan dua suasana ataupun dua situasi, iaitu mereka akan dianggap sebagai kuasa besar dan juga mereka dapat melebarkan empire mereka. Dan juga faktor yang kedua, saya rasa adalah faktor kebimbangan di antara kuasa-kuasa barat yang lain ataupun kuasa-kuasa Eropah, yang menyebabkan mereka ni berkejar-kejar untuk menjajah, untuk memonopoli hasil perdagangan, untuk memonopoli bahan mentah. Dan mana-mana negara yang banyak tanah jajahan akan dianggap sebagai negara yang lebih berkuasa. British dianggap sebagai kuasa besar kerana sebilangan besar daripada Asia Tenggara ini telah pun mereka jajah, dan mereka mendapat bahan mentah dengan begitu banyak sekali untuk dieksport ke negara mereka. Jadi itu adalah dua faktor penting untuk kita tahu, supaya pentingnya untuk kita tidak lagi tidak mengulangi kesilapan yang sama seperti peristiwa-peristiwa yang lepas. Jika kita lihat daripada penjelasan saudara Farizat tadi, kita dapat lihat bahawa Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri yang menyebabkan British sangat berminat dengan negara kita. Jadi boleh saya katakan tak hairan tanah Melayu menjadi rebutan penjajah pada zaman yang dahulu. Jadi kita beralih pula pada panel yang kedua, iaitu saudara Chin, untuk kita ketahui dengan lebih lanjut tentang sejarah pemerintahan British pada zaman dahulu. Jadi soalan saya kepada saudara adalah, apakah sistem undang-undang yang dipraktikkan di negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan mungkin saudara juga boleh kongsikan sedikit tentang sejarahnya. Baik, terima kasih atas jemputan saudara Anis sekali lagi, dan juga terima kasih atas ruang dan peluang kepada saya untuk memberikan pandangan saya terhadap topik berkenaan dengan sejarah pemerintahan British di Tanah Melayu, khususnya kepada saya itu berkenaan dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ya, apa yang dibangkitkan sebentar tadi dalam soalan. Pada 1895, pihak British telah masuk ke Tanah Melayu, iaitu pihak British dia memasuki ke Pulau Pinang dahulu. Dan seterus ini kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu terdiri daripada Negeri Sembilan, Selangor, Pahang dan juga Perak. Negeri-negeri Melayu Bersekutu ini dia berakhir pada tahun 1946. Semenjak pemerintahan British menjajah negeri-negeri Melayu Bersekutu ini atas satu tujuan, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Farizat tadi, iaitu berkenaan dengan ekonomi, contohnya biji timah, getah dan sebagainya. Nampaknya tak kurang hebat juga sejarah tentang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Jadi boleh saya tahu apakah sistem pemerintahan British di negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan adakah sistem tersebut berjalan lancar di sana? Semasa pemerintahan British, kita tahu bahawa pihak British telah menerapkan sistem perundangan British di dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. Antara sebabnya adalah untuk memastikan sistem pentadbiran mereka ini adalah lebih lancar, dan juga memastikan bahawa sistem pentadbiran yang dipraktikkan di negeri-negeri Melayu Bersekutu ini dia adalah setara dengan apa yang dipraktikkan. Sistem perundangan yang dibawa oleh pihak British ke negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, Common Law Inggris ini, dia adalah merupakan satu sistem undang-undang yang berasaskan kepada keputusan kehakiman, ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai precedent case. Contohnya dari aspek perdagangan, hal ehwal dengan seperti pentadbiran, seperti keluarga. Selain daripada itu, pihak British juga dia telah membentuk satu sistem kehakiman di negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu hierarki sistem kehakiman, mahkamah magistrat, mahkamah session dan juga mahkamah tinggi. Sistem kehakiman ini dia terlibat dengan dia membicarakan isu-isu berkenaan dengan pentadbiran, perdagangan, isu sivil dan jenayah, dan memastikan rakyat ataupun pihak British mudah melakukan kerja mereka apabila mereka mempunyai isu ataupun dispute di negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, maka mereka ada platform untuk mereka menyelesaikan
masalah tersebut dengan cara yang lebih sesuai. Kita tahu bahawa di negeri-negeri Melayu Bersekutu ini mereka ada adat dan tradisi mereka sendiri ataupun dikenali sebagai undang-undang peraturan adat yang sedia ada. Kita bersyukur bahawa pihak British mereka juga hormat kepada adat dan tradisi yang tersedia ada di negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan apa-apa keputusan berkenaan dengan adat dan tradisi di negeri-negeri Melayu Bersekutu ini mereka memberikan kuasa kepada pemerintahan tempatan, iaitu Sultan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas tadi. Jadi kalau tak silap saya, terdapat juga negeri-negeri Melayu tak bersekutu seperti Kedah, Johor, Perlis dan Kelantan. Dan boleh saya tahu, adakah sistem pemerintahan di negeri-negeri Melayu tak bersekutu ni sama dengan sistem pemerintahan di negeri-negeri Melayu bersekutu? Betul apa yang dikatakan oleh saudari Agnes bahawa selain daripada negeri-negeri Melayu Bersekutu, kita juga terdapat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, NTB. Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan dan yang terakhir Johor. Sistem pemerintahan British di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini dia adalah sedikit sebanyak berbeza berbanding dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kita kena tahu bahawa gabungan ini dia dibentuk pada tahun 1909, iaitu antara perjanjian antara British dengan Siam. Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah merupakan pemerintahan di bawah naungan Siam. Manakala Johor dia sendirilah, dia mempunyai pemerintahan dia sendiri. Lepas itu British telah dia mengambil alih sistem pentadbiran ke atas keempat-empat negeri ini dan termasuk Johor. Tapi Johor ni dia ada keistimewaan sendiri. Pada tahun 1914, Johor telah menandatangani perjanjian bersama dengan British untuk memasuki ke dalam gabungan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita tahu perbezaan dari segi sistem pemerintahan. Yang pertamanya, mereka mempunyai penasihat British ke atas lima negeri ini. Dan penasihat ini dia berhak untuk menyertai Majlis Mesyuarat Negeri ataupun MMN di kelima-lima negeri ini. Dan apa yang lebih istimewa ialah kelima-lima negeri ini mereka mempunyai perlembagaan negeri sendiri. Jadi kita boleh nampak bahawa perbezaan yang tidak jauh sangat, tapi dia mempunyai kuasa sendiri, kuasa yang lebih banyak berbanding dengan gabungan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan juga negeri-negeri selat. Pihak British juga menghormati apa keputusan yang dibuat oleh raja-raja dan sultan. Mereka mempunyai kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan pihak British. Karena kembali kepada apa yang saya nyatakan tadi, iaitu mereka mempunyai perlembagaan sendiri. Apabila mereka mempunyai perlembagaan sendiri, di situlah sultan dan raja mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang mereka ingin tentukan. Inilah pada saya. Wah, menarik juga apa yang dah dikongsikan oleh saudara Adrian sebentar tadi. Jadi, saya boleh lihat sistem pemerintahan di Sabah dan Sarawak adalah berbeza dengan sistem pemerintahan yang dilakukan di Semenanjung. Jadi, masa juga telah menceburui kita. Jadi, kita teruskan dengan saudara Nazmi untuk jelaskan kesan dan mungkin beberapa cadangan terhadap sistem pemerintahan yang kita guna pada Malaysia pada hari ini. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga para panel yang telah menjelaskan mengenai sistem pentadbiran British di Malaysia. Dalam wacana ini saya akan bahagikan kepada dua bahagian, yang mana moderator meminta saya untuk menjelaskan kesan pemerintahan British terhadap negara kita dan juga cadangan penambahbaikan terhadap sistem perundangan yang boleh dilakukan agar menambah baik lagi kelancaran proses perundangan di negara kita. Kita akan sentuh perkara yang pertama, iaitu kesan terhadap sistem pentadbiran British ke atas negara kita. Kita akan merupakan kepada tiga bahagian utama, iaitu pembentukan masyarakat berbilang-kau di negara Malaysia, yang kedua wujudnya sekolah vernacular, dan yang ketiga penggunaan undang-undang Inggeris terhadap sistem perundangan negara kita. Yang pertama, dapat kita lihat kedatangan British, mereka bukan sahaja membawa undang-undang mereka, malah mereka juga membawa masyarakat daripada China dan juga India untuk dijadikan sebagai pekerja. British menempatkan masyarakat Melayu di kawasan perkampungan, yang mana masyarakat Melayu akan berkecimpung dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Bagi masyarakat Cina, mereka akan ditempatkan di kawasan bandar dan pekan. Mereka akan lebih tertumpu kepada aktiviti perniagaan, aktiviti pelaburan dan juga perlombongan biji timah. Yang terakhir sekali, masyarakat India akan ditempatkan di kawasan estet, yang mana mereka akan tertumpu kepada sektor perladangan. Seterusnya, yang kedua, British membawa sistem perubahan kepada sistem pendidikan negara kerana dengan adanya masyarakat Melayu, India dan Cina, sistem pendidikan pun turut berubah mengikut kaum masing-masing. Yang mana British mewujudkan sekolah vernacular Melayu untuk mengajar tiga perkara yang diklasifikasikan sebagai 3M, iaitu mengira, membaca dan juga menulis. Yang itu tertumpu kepada sekolah vernacular Melayu.
Manakala bagi sekolah vernacular Cina, mereka menggunakan silibus kurikulum yang dibawa daripada Cina serta guru-guru dan juga buku-buku pun turut dibawa daripada Cina dan diajarkan kepada masyarakat Cina. Begitu juga dengan masyarakat India, sekolah vernacular Tamil dikhususkan untuk masyarakat India yang mana silibus, buku dan juga guru dibawakan khas daripada India untuk mengajar golongan masyarakat ini. Yang terakhir sekali, kesan pemerintahan British terhadap negara kita ialah penggunaan undang-undang Inggeris ke atas sistem perundangan negara kita. Menurut Seksyen 3 dan Seksyen 5 Akta Undang-Undang Sivil 1996, bagi Semenanjung Malaysia, penggunaan undang-undang Inggeris terhad kepada common law dan juga undang-undang equity. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, common law, equity dan juga statut umum boleh digunakan secara serentak di dalam sistem perundangan bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Namun, semua ini tertakluk kepada cut off date yang telah diterangkan di dalam Akta Undang-Undang Sivil 1996. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada bahagian yang kedua, iaitu cadangan penambahbaikan kepada sistem perundangan negara. Pertama sekali, mewujudkan pemisahan kuasa secara langsung antara pendakwa raya dan juga peguam negara. Hal ini kerana peguam negara pada masa ini menjalankan dua tugas secara serentak yang meletakkan peguam negara di atas sebuah konflik kepentingan. Pada masa kini, peguam negara menjadi ketua penasihat undang-undang kepada kerajaan. Pada masa yang sama, peguam negara juga berhak dan juga mempunyai kuasa untuk menggugurkan ataupun melakukan pendakwaan terhadap seseorang. Justru perkara ini perlu dibezakan agar peguam negara bebas untuk melakukan tugasnya sebagai penasihat undang-undang bagi kerajaan, manakala pendakwa raya pula bebas untuk melakukan tugas-tugas pendakwaan dan juga pengguguran pendakwaan berdasarkan kepentingan umum, iaitu kepentingan awam. Secara langsung, perkara ini akan meletakkan sistem perundangan kita lebih telus dan lebih adil untuk semua orang. Selain itu, penumpuan lebih kepada dasar luar amat penting bagi melahirkan sebuah negara yang mempunyai identiti sendiri. Ianya perlu selaras dengan visi nasional yang harus menjadi mercuk tanda kepada dasar luar dan diplomasi. Sebagai contoh, negara kita harus mengutamakan dasar yang penting seperti pembangunan teknologi dan inovasi supaya Malaysia lebih berdaya saing di peringkat global. Akhir sekali, meningkatkan pewibawaan institusi parlimen mampu memperkukuhkan lagi sistem perundangan kita. Parlimen haruslah diperkasa dengan percambahan dasar-dasar yang mampu menguntungkan rakyat, mengembalikan kebebasan parlimen dengan mewujudkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen dan menambah baik sistem jawatan kuasa parlimen dapat memantapkan proses pengubalan undang-undang iaitu pengubalan dasar dan polisi negara. Hal ini kerana parlimen harus dilihat sebagai satu badan yang penting dalam proses pengubalan dasar-dasar serta polisi negara. Saya rasa itu sahaja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih saudara Nazmi atas penjelasan yang diberikan pada hari ini. Jadi dengan itu telah tamatlah episod kita pada hari ini. Alhamdulillah banyak input yang kita peroleh daripada sesi perkongsian hari ini dan diharap dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Dengan itu, kita jumpa di episod yang seterusnya.